Jadual 1 menunjukkan komponen-komponen utama yang diperlukan untuk membolehkan transistor berfungsi sebagai suis automatik kawalan cahaya. Okey. Untuk soalan A, kita diminta untuk melukis litar suis automatik transistor menggunakan komponen yang disediakan dalam jadual di atas. Okay, mari kita lihat komponen dahulu. Yang pertama adalah LDR. Okay, LDR ini dia adalah perintang peka cahaya. Cikgu letak tepi ya. Perintang peka cahaya ataupun light dependent resistor. Kemudian kita ada perintang R, kita ada perintang S. Okay, di bawah perintang S ini adalah sel kering. Ini adalah transistor. Transistor jenis apa? Dah masih ingat? Ya, transistor jenis NPN. Kerana anak panahnya mengalir dari B, base ataupun tapak pergi ke pengeluar, emitter. Okay. Kemudian ini adalah yang akan memancarkan cahaya, light emitting diode. Okay. Jadi kita akan pergi kepada melukis litar. Kita akan lukis litar menggunakan komponen-komponen ini. Okey, beginilah litarnya. Yang penting anda perlu pastikan pengaliran arusnya adalah pincang depan, untuk membenarkan arus itu mengalir. Kita boleh semak dari positif. Arus itu akan mengalir. Dia boleh melalui LED ini. Dia boleh melalui LED dan juga boleh melalui transistor. Itu begitulah anda semak. Jika terminal sel kering anda ini adalah songsang, maka arus itu tak boleh mengalir, maka tak berfungsi semua litar anda. Sekarang kita akan pergi ke soalan B. Bincangkan sama ada LED itu menyala apabila LDR berada dalam keadaan cerah. Anda kena tahu dulu fungsi LDR ni. LDR ini dia perintang dan nilai dia akan berubah mengikut keamatan cahaya. Itu yang cikgu sudah terangkan awal tadi. Dan untuk keadaan cerah, apa yang berlaku adalah apabila dia dalam keadaan cerah, rintangan LDR rendah. Cikgu tulis poin dia saja. Rintangan LDR ini akan menjadi rendah. Kemudian anda perlu kaitkan rintangan yang rendah ini dengan voltan LDR. Apabila rintangan LDR ini rendah, voltan tersebut juga rendah. Cikgu letak V saja. Voltan LDR itu pun rendah. Macam tu anda kaitkan. Apabila voltan itu rendah, dia akan berkait dengan voltan minimum merentas B dan E. Cikgu letak lagi. Apabila voltan itu rendah, cikgu ulang balik, dia ada kaitan dengan voltan minimum. Kurang, nilai dia akan kurang daripada voltan minimum. Minimum mana? Merentasi B dan E. Ini voltan ini dari B ke E ni. B ke E, dia akan kurang. Apa berlaku apabila kurang? Maka tiada arus mengalir dalam tapak IB ini. Ini tapak IB. Anda kaitkan tiada arus mengalir dalam tapak IB. Apabila tiada arus mengalir, dapat hidupkah tidak transistor ini? Dia tak dapat menghidupkan transistor. Jadi, oleh sebab dia tak dapat menghidupkan transistor,
arus pengumpul dia pun tak dapat mengalir dan mentol, tapi untuk kes ini bukan mentol lah, kita guna LED. LED ini tidak akan menyala. Okay, cikgu sambung lagi. Tiada arus mengalir dalam tapak IB. Untuk menghidupkan transistor, cikgu untuk menghidupkan transistor. Apa kesannya? Cikgu tambah lagi, cikgu tambah dekat atas. Ni dekat atasnya kesannya adalah arus pengumpul IC tidak dapat mengalir sebab IB itu yang akan mengawal segala-galanya. Tidak dapat mengalir. Dan seterusnya LED tidak menyala. Okay. Jadi setiap kali anda diberi macam keadaan LDR ini, ada kena kaitkan. Dia berpasangan ni cikgu kaitkan. Maksudnya kalau rintangan LDR rendah, kaitkan dengan voltan LDR itu rendah. Okay. Kemudian voltan ini, dia kurang daripada voltan minimum merentasi BE dan anda kaitkan tiada arus mengalir. Okay. Untuk menghidupkan transistor. Arus yang tidak mengalir ini dekat IB. Baru anda kaitkan dengan IC. Tengok dekat atas. Arus pengumpul IC tidak dapat mengalir. Jadi LED tidak akan menyala. Ataupun anda juga boleh guna konsep pembagi voltan di mana voltan yang merentasi R ini lebih tinggi. Okay. Dalam keadaan cerah, rintangan LDR adalah rendah. Oleh itu, voltan merentasi LDR ini dia berkurang. Tetapi yang merentasi R ini dia lebih tinggi pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Jadi sekarang ini kita akan teruskan dengan C. Okay, lihat C kita, nyatakan pengubah suaian. Anda perlu ubah suai litar switch automatic transistor tersebut kepada litar penggerak kawalan suhu supaya penggerak dia akan berbunyi apabila suhu di sekitarnya menjadi terlalu panas. Okay, bagaimana anda perlu buat? Okay, anda perlu gantikan, oleh sebab kita nak jadikan dia penggerak, kita tak boleh guna yang cahaya ni. Anda akan ganti LED ni, ganti dengan apa alatnya? Kita akan ganti dengan penggerak. Okay, nanti anda perlu gantikan LED dengan penggerak. Kemudian perintang R, ini kita tak akan guna perintang R, kita akan ganti. Apa alat yang kita akan ganti? Kita ganti perintang R dengan termistor. Okey, satu lagi. Yang di bawah anda akan ganti LDR ini pula dengan perintang. Okey, jadi ada 3 yang anda perlu gantikan supaya ia menjadi litar penggerak kawalan suhu.